Buang. Dia tu tak sedut ikan. Tak nak. Nanti kita sangkut. Ya betul. Andai. Ada tong sampah. Tong sampah lah mana lagi. Okay, kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Okey. Sekejap. Saya tak boleh nak lah. Share kat sini lah ya. Okey, jadi hari ni apa yang kita akan buat ialah yang ni Kalau awak tengok, sekejap saya buka tu saya punya file kerja khusus. Okey, kita akan buat yang kat sini lah. Tapi kita lengkapkan dulu bahagian dokumen dia. Okey, tapi sebelum kita pergi pada bahagian dokumen-dokumen ni, sekejap, kita kena belajar sikit lah. Kita bukan kena belajar, maksud saya kita kena ulang kaji sedikit tajuk kita yang form 4 dulu, bab 3. Iaitu bab dokumen. Okay, sekejap saya ambil nota saya. Apa file? Tu kan bagi tu betul. Dalam. Ya Allah, apa benda kau tolak tu? Kau nak halang apa? Apa benda tu bunyi kering-kering tu, apa benda tu? Kaca tu? Hantu. Hah? Hantu? Kenapa? Di sini bagian apa tu? Bagian ni. Tak. Bagian bahu. Boleh? Tak tahu ni. Ni, kat bagian bahu ni. Dia boleh pakai. Pakailah Nis. Ni boleh vacuum ni atau betul kat rumah. Memanglah. Benda tu dah tersangkut apa dah tu? Ada benda tersangkut. Ada, mesti ada benda tersangkut. Okay, itu saya dah sharekan juga dekat dalam grup. Pasal dokumen untuk awak refresh balik Cikgu. Ya. Yang recording hari tu cikgu dah upload ke? Entah, belum kot dekatnya. Saya check balik. Rasa macam Alright. belum. Terlupa. Nanti upload sekali Tapi isi dia tu sama je dekat yang saya bagi dekat yang saya dah sama snap ke? tu. Oh, okay.
Jadi okey, kita ulang kaji sikit pasal bab 3 ni sebab nanti sekarang kita punya peperiksaan pertengahan tahun, bahagian objektif dan juga ada juga bahagian-bahagian kertas 2 kan dalam soalan 1 mungkin dia akan tanya jugalah ya pasal bab-bab tingkatan 4. Jadi serba sedikit kita revise sekali. Okey, jadi kita tengok kat sini pasal dokumen perniagaan. Kalau kita tengok kan bila apa fungsi dokumen perniagaan ni kepada kita punya perniagaan, kalau awak tengok kat sini iaitu dia merupakan sumber rekod dalam buku catatan pertama. Jadi maknanya sekejap Vacuum tu tak apa, dia tak mengacau mi. Korang tercakap dah lah macam petir masing-masing kat sebelah tepi keliling bumi. Tahu pun. Tahu pun. Okey. Kepentingan dokumen perniagaan ni, jadi kalau kita tengok kenapa perlunya dokumen ni ialah iaitu satu sumber rekod. Jadi maknanya kalau katakan kita nak tulis dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama yang pernah belajar ialah apa dia? Ingat tak? Buku tunai. Betul, buku tunai. Lagi? Jurnal khas. Jurnal. Dan juga kan? Jurnal khas dan jurnal. Itu buku catatan pertama yang penting lah. Jadi bila awak nak rekod, awak nak rekod berapa harga dia tu, awak nak rekod tu sekadar awak reka-reka ke ataupun awak ambil daripada mana? Kita mesti ada sumber dia kan. Kita tak boleh main reka-reka, kita beli hari tu mi goreng RM15. Tak boleh. Kita nak rekodkan dalam akaun, kita mesti ada bil dia. Oh, dalam bil ni kata total dia RM15. Jadi barulah kita rekod dalam buku catatan pertama kita RM15. Kita bukan mereka, tapi bukan apa orang kata kita ayolah kita main hentam je dia punya amount tu, tapi kita mesti ada satu sumber dia yang menyatakan itulah amount dia. Okey? Yang kedua sebagai bukti berlaku urus niaga. Contohnya pekerja kita nak pergi beli barang. Bos, saya nak beli barang ni, barang kita nak jual ni dah habis. Saya nak beli ni harga dia RM15 contoh. Okey? Lepas tu dia ni tak ada bil, tak ada apa, dia terus bawa barang. Jadi apa bukti yang dia sebenarnya beli? Tanpa dia pergi curi pun kita tak tahu. Okey? Jadi bukti urus niaga tu kita bukti dia adalah dokumen ni lah Okey, kemudian kita tengok rujukan pada masa hadapan. Apa maksud dia rujukan pada masa hadapan? Contohnya katakanlah sekarang ni saya nak beli barang. Okey, contohnya saya kedai runcit. Nak apa orang kata nak beli mungkin telur yang biji-biji tu 30 biji. Okey, satu papan. Jadi macam mana saya nak tahu harga yang sekarang ni naik ataupun turun? Jadi macam mana saya nak tahu harga ni naik atau turun? Saya buka yang lama. Kalau katakan yang lama, dia kata 30 biji tu RM8 contohnya kita beli banyak-banyak kan. Sekarang ni pembekal kata RM10. Jadi kita ni mesti nak double check betul tak berapa ringgit dia ni. Jadi kita buka balik yang lama, oh betul lah dah naik RM10. Jadi itu yang kita rujukan pada masa hadapan. Kita boleh buka balik, nak semak betul tak harga dia, ada kenaikan harga ke tidak. Itu maksud dia. Okay, D. Sekejap
Lepas tu sumber maklumat bagi sesuatu urus niaga. Dia lebih kurang atas pula ya. Dan juga peringatan tentang hutang yang perlu dibayar. Nanti kita tengok salah satu ni, kalau tak saya, dia panggil juga sebagai, mana satu tadi, dokumen dia. Ya, kalau tengok dokumen dia yang data check kan. Invoice salinan. Ada satu dokumen ni, cikgu dah lama tak ajar form 4, cikgu pun dah naik lupa pula. Saya buka balik nota. Okey, nama dia penyata akaun. Okey, penyata akaun ni biasanya kita bagi kepada pelanggan kita untuk mengingatkan bahawa dia ada lagi hutang dengan kita. Satu lagi tujuan dia sebenarnya kita nak cross check dengan dia, betul tak hutang kita banyak tu. Sebab bila ada orang hutang dengan kita, kita bukan macam Along bila nak ni kita main ugut-ugut kata nak potong jari lah apa sebagainya, tapi kita bagi dalam bentuk surat iaitu penyata akaun. Penyata akaun tu sebenarnya secara lembut kita nak minta ke orang ataupun kita ingatkan orang tu masih lagi berhutang dengan kita. Kita anggapkan sebenarnya semua orang ni adalah orang baik kan. Dia mungkin terlupa. Jadi itu kita mengingatkan. Okay. Jadi kita tengok balik kat sini. Dokumen-dokumen sumber yang awak kena tahu. Okay, saya dah sharekan dekat dalam group. Okay. Sekejap kita tengok kat sini. Saya kecilkan sikit. Okay, ini merupakan aliran dokumen peniaga antara pembeli dengan penjual. Okay, pembeli iaitu pelanggan, manakala penjual maknanya pembekal. Okay, asalnya pembeli. Kalau dia nak beli barang, dia akan bagi surat tanya. Surat tanya, dia nak tanyalah sama ada orang ni ada jual barang tu atau tidak, harga ni yang berapa. Dia tanya. Kemudian penjual ni akan reply ataupun balas balik dalam surat jawapan. Dalam surat jawapan tu dia bagi katalog dan juga sebut harga. Okey, katalog dan sebut harga ni, kalau katalog ni bermakna ialah yang kalau awak tengok kadang-kadang daripada second ke apa ke, dia siap gambar dan juga harga dan juga spesifikasi apa barang ni lah. Kalau sebut harga dia tak ada gambar. Sebut harga, lepas tu dia cuma sebutkan barang yang orang ni tanya je. Kalau orang ni tanya meja, kita jawab meja je. Tapi kalau katalog, barang yang orang ni tak tanya pun dia sekali ada. Sekali dengan gambar, dengan ni dan semua barang yang kita jual. Itu biasanya katalog dengan sebut harga. Okey, jadi dia bagi pada pelanggan. Okey, kemudian bila pelanggan ni pun dia tengok katalog dan sebut harga, dia dah setuju, dia hantar pesanan barang. Okey, bila hantar pesanan barang, okey, jadi penjual ni pun dia sediakanlah. Dia sediakan barang dan dia hantar sekali dengan nota serahan dan juga barang. Ni kalau kita tengok ni macam apa? Kalau kita tengok kita beli kat Shopee ke kat Lazada ke, nanti sekarang nota serahan ni apa yang kadang-kadang kalau Shopee tu dia suruh tanda tangan, menyatakan pengesahan kita dah terima barang tu dan sebagainya. Okey. Okey, lepas tu selain daripada tu dia akan bagi invoice. Sebab orang ni tadi beli secara kredit, jadi dia hantar invoice. Okey. Invoice, lepas tu kalau ada kesilapan terkurang, invoice ni tadi terkurang, dia akan hantar nota debit. Kalau terlebih dia bagi nota kredit. Okey. Kemudian lepas tu pembeli ni tadi bila orang ni dah dapat invoice apa semua, dia akan bayar menggunakan cek dan bila dia dah bayar, penjual akan pulangkan dia akan bagi receipt kepada pembeli sebagai tanda orang tu dah bayarlah ya. Okey, kita tengok pula lagi. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Tak ada cikgu. Boleh Okey, sebab nanti sekarang saya Ibu, ya saya saya tak faham yang katalog tu. Katalog dengan sebut harga ni awak tak faham beza dia macam ni Katalog ni, okey, biasanya kalau awak tengok pergi kat kedai, dia memang ada gambar barang tu, dia ada harga, dia akan cakap saiz,
Kan nombor model barang tersebut dia siap dengan gambar biasanya. Dan biasanya katalog ni diwarna-warni. Nak menarik Tapi kalau sebut harga, kalau misalnya tadi Abu tanya pada Ali, dia nak tanya meja. Dia akan bagi tahu pasal meja tu je. Dia tak ada cakap barang-barang lain yang dijual. Sebab dia khas untuk jawab soalan orang ni. Katalog ni biasanya dia memang sediakan untuk semua pelanggan. Sebab tu semua barang yang dia minta tu ada kat situ. Boleh faham tak? Oh, faham. Kalau awak rasa kurang pasti, awak boleh nanti karang check dekat internet apa beza katalog dengan sebut harga. Saya tak nak tekankan sangat kat situ sebab itu sebenarnya di luar kita punya dia saya nak terangkan secara am. Jadi jangan pula kalau awak kata apa benda katalog ni, apa benda sebut harga ni. Ni at least awak punya pengetahuan je lah. Benda ni tidak diuji dalam peperiksaan. Okay. Kita pergi pada jenis-jenis dokumen dia iaitu kalau awak tengok yang pertama, resit salinan, bil tunai salinan, slip daftar tunai. Okey, resit ni contohnya yang kalau bayar yuran kat sekolah awak dapat resit. Bil tunai pula ialah bila awak dapat bil, contohnya awak pergi dekat kedai-kedai macam Speedmart, dekat tak kisahlah kedai-kedai yang tu kan biasanya dia awak bagi awak bil kan dekat Family Mart ke, dekat KK Mart ke kan. Dia akan bagi awak awak beli barang dia scan lepas tu dia bagi awak bayar lepas tu dia bagi awak bil tunai. Itu nama dia bil tunai. Okey. Lepas tu slip daftar tunai. Slip daftar tunai ni lah yang tadi saya kata daripada Speedmart ke apa semua. Sebab dia ada mesin daftar tunai dia, jadi bila dah bayar dia akan keluar slip daftar tunai dia. Yang bil tunai ni pula biasanya ditulis tangan. Contohnya katakanlah awak pergi kedai yang memang dia tak berapa nak canggih lah sangat, dia tak pakai mesin tu. Jadi kalau katakanlah misalnya awak nak beli barang kan, pasal awak nak claim siapa-siapa, dia akan tulis satu-satu. Okey, itu dipanggil sebagai bil tunai. Fungsi dia penerimaan tunai dan cek termasuklah diskaun diberi. Ingat ni salinan. Salinan ni biasanya kan salinan. Biasanya yang pegang adalah orang yang menjual. Orang yang jual, katakanlah awak pergi kedai. Pergi Speedmart. Siapa yang keluarkan dokumen? Awak ke Speedmart? Speedmart. Speedmart kan? Speedmart tu penjual ke pembeli? Penjual. Penjual kan? Okey, jadi Speedmart akan simpan salinan. Nampak ni penjual, dia simpan salinan. Jadi itu menunjukkan bahawa dia terima duit. Tunai ataupun cek lah. Boleh? Kalau yang asal, ni yang asal cerita dia. Resit asal, bil tunai asal, slip daftar tunai asal ataupun baca bayaran ataupun kreditан cek. Ini semua menunjukkan pembayaran tunai ataupun cek. Okey, dia daripada pihak yang sini pula. Awak sebagai pembeli tadi, awak akan dapat bil yang asal, resit yang asal, slip daftar tunai yang asal bila awak sebagai pelanggan ataupun orang yang membeli tadi. Okey, ada apa-apa soalan? Sebab nanti sekarang kita nak pilih nak jawab soalan yang tu tau dekat dalam kerja khusus tu. Saya tak nak jawab main tulis je jawapan nanti tapi at the end awak tak tahu apa bendanya. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tahu beza siapa yang dapat salinan, siapa yang dapat asal? Tahu cikgu. Siapa yang dapat asal? Pembeli. Salinan asal, resit asal. Pembeli. Siapa? Pembeli ataupun pelanggan kan. Manakala yang dapat salinan adalah Penjual. Penjual ataupun pembekal. Resit tunai dan slip daftar tunai. Okey. Kita dah habis, saya tutup sekejap. Saya pergi pada yang sini pula.
Okey, tadi tu yang kita tengok bila kita beli ataupun jual secara tunai kan, macam dekat Speedmart, KK Mart, semua kita beli dan jual secara tunai. Kita tak ada pergi top, kata nak bayar besok, tak adanya. Kata nak bayar, orang kata lagi 2 jam lepas tu pun tak boleh. Biasanya awak beli kena terus bayar. Okey, tapi kita tengok pula bila kadang-kadang dalam perniagaan yang besar, okey, kita tak semuanya kita beli secara tunai. Ada yang kita beli secara kredit. Okey, jadi kita tengok. Bila secara kredit, inilah dokumen-dokumen dia. Iaitu yang pertama, invoice asal. Okey, invoice asal fungsi dia di belian barang niaga secara kredit. Bila invoice ni kalau tengok, dia satu belian, satu lagi jualan. Nampak kan? Belian bila tu salinan asal. Kita sebagai pelanggan. Jadi kita akan dapat invoice yang asal. Maknanya sebenarnya bila kita dapat invoice yang asal ni sebenarnya kita buat belian secara kredit. Kalau belian secara tunai tadi itu yang bil tunai. Slip daftar tunai. Receipt tunai. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, kita tengok pula nota debit asal dengan nota debit salinan. Okey, apa fungsi nota debit? Fungsi nota debit tadi apabila invoice tadi terkurang charge. Contohnya invoice tu kita tulis 101. Sama 101 Okey. Ya Allah, benda ni tak charge. Okey, jadi kita tengok kat sini nota debit tadi. Apabila kita invoice kita terkurang, contohnya kita nak charge 150. Kita nak charge 150 ya. Tapi dalam invoice tadi mula-mula, kita terbagi amount dia 105, tersalah type. 150 yang sepatutnya tapi kita bagi 105. Okey. Jadi bila tersalah type, jadi dia dah terkurang, kita perlu bagi pada pelanggan kita nota debit. Sebab tadi ni kira invoice tambahan lah sebab tadi tu mungkin terkurang charge. Ataupun mungkin bayaran angkutan tertinggal dalam invoice belian tadi. Orang tu tadi kita jual barang kat dia tapi kita terlupa pula perbelanjaan pengangkutan. Azam! Okey. Jadi yang salinan pula ni tadi asal maknanya dia sebagai pembeli, salinan sebagai penjual. Macam tadi jugalah bila salinan ni maknanya kita sebagai penjual, pembekal. Manakala yang asal pembeli ataupun pelanggan. Kiranya kita bagi asal, kita bagi pada pelanggan. Kita kena ingat customer is always right. Maknanya kita bagi keutamaan kepada pelanggan. Jadi pelanggan kita bagi yang asal, kita sebagai penjual kita simpan yang salinan. Okay. Kita tengok pula bila invoice asset ataupun invoice asset asal ataupun invoice asset salinan. Yang asal ni maknanya kita beli. Kan tadi memang bila invoice asal kita belilah. Cuma bezanya kita beli aset bukan semasa. Secara kredit. Kalau salinan pula dia jualan pula secara kredit. Okey, bil-bil perkhidmatan, bil bayaran. Ini kalau misalnya nilai bil related dan apa ni semua. Okey, nota kredit. Nota kredit pula, kalau tadi nota debit terkurang dalam invoice. Invoice kita terkurang. Okey, tapi kalau nota kredit, invoice kita ni terlebih. Invoice tu terlebih mungkin sebab ada barang yang rosak. Kita dah hantar barang ke orang tu, tiba-tiba ada barang rosak, orang tu pelanggan. Ataupun kita memang terlebih charge pada dia.
Benda tu patutnya 101, tapi kita terbagikan invoice dia 110. Kan ada perbezaan, maknanya invoice tu terlebih, jadi kita bagi dia nota kredit. Okey, nota kredit asal kita bagi pada pelanggan yang salinan pembekal yang simpan. Right? Ada apa-apa nak tanya? Okey tak? Hello? Okey tak korang ni ke dah pingsan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku. Faham. Jangan senyap je, bagi respon juga Okey, kemudian memo. Memo ni macam mana? Memo ni ialah yang melibatkan urus niaga, yang melibatkan owner ataupun pemilik dengan perniagaan tersebut. Ataupun dia dalaman sahaja. Contohnya, ambilan barang niaga atau aset untuk kegunaan peribadi. Kan bila untuk kegunaan peribadi, maknanya antara kita bawa balik barang niaga daripada kedai ke rumah kita sendiri. Maknanya kita sebagai pemilik, dia tak melibatkan orang lain. Jadi kita pakai memo. Ataupun modal tambahan, kita bawa masuk aset ke dalam perniagaan ataupun kita bawa masuk tunai dalam perniagaan. Jadi kita tulis dalam memo. Ataupun kita keluarkan barang niaga untuk kegunaan pejabat. Contohnya katakanlah kita nak gunakan ni untuk promosi. Kan katakanlah kita jual kerupuk, kita jual kain lah, contohnya kita jual kain kan. Satu tu mungkin kita nak letak dekat patung supaya orang nampak dia cantik apa benda semua. Jadi yang tu kita dah gunakan untuk promosi, kita pakaikan dekat patung tu. Okey? Jadi bila kita ambil barang niaga untuk ni kita kena tulis memo. Lain-lain perkara seperti diskaun dibatalkan dan juga hutang lapuk. Okey, fungsi dia dokumen dalaman. Dia dalaman saja ni sebagai peringatan ataupun maklumat bertulis daripada pejabat perniagaan sendiri. Sebab kita tak melibatkan orang luar. Okey, kita pergi pada yang ni, muka surat yang akhir sekali. Kita tengok pula makluman debit dan makluman kredit. Makluman debit kita tengok ialah pembayaran oleh bank. Misalnya chargeback ataupun cek. Kita kita nak bayar pada bank lah. Okey. Misalnya kalau charge bank ni dia charge misalnya memang setahun sekali, kadang-kadang bank memang ada charge kita lah untuk peringatan dia. Ataupun kita menggunakan akaun semasa dia ada cek, jadi kita kena bayarlah untuk cek pada bank dia. Jadi bank akan tolak amount dalam akaun kita. Okey, jadi itu makluman debit. Manakala makluman kredit pula ialah penerimaan oleh bank kita. Mungkin bank masukkan kat kita faedah simpanan atau apa-apa pun yang bayaran terus pada pelanggan, dia masuk sebagai makluman kredit. Okey. Kemudian kita tengok slip bank ataupun slip deposit check, pemindahan tunai perniagaan ke dalam bank. Dan kita dah jual-jual barang, ada banyak duit tunai, kita nak masukkan dalam bank. Dan kita panggil boarding kredit situ, dia panggil slip bank. Okey. Ataupun keratan cek. Keratan cek ni pengeluaran bank dari bank. Sama ada untuk kegunaan pejabat ataupun perniagaan. Kita nak bayar siapa-siapa ke, nak bayar bil ke, pakai cek apa semua. Itu dekat tepi tu dipanggil keratan cek. Okey, awak pergi Google. Macam mana rupa dia. Kita beri Google sekejap lah sebab ni kebetulan tahun ni dia tak suruh awak kes. Keratan cek. Ni rupa keratan cek. Dia cek sebelah tepi tu. Kan dia ni cek. Kalau tengok ni cek. Tepi ni adalah keratan cek. Cek ni kita bagi pada orang yang kita nak bayar tu. Yang ni kita akan simpan. Untuk rekod kita. Kita bayar cek ni pada siapa. Tulis amount ke berapa. Jadi kita boleh detect lah pada siapa kita bayar dan berapa amount dia. Okay. Pula lagi tadi. Okey, kemudian voucher tunai runcit. Voucher tunai runcit ni biasanya amount ni kecil-kecil je kan. Contohnya mungkin awak ada beli alat tulis ke apa ke, ataupun mungkin ada beli barang
untuk minum dekat pantry ke, ataupun barang cuci toilet ke, apa benda yang kecil-kecil lah. Okay. Kemudian folio pelanggan. Pelanggan ni biasanya untuk orang kat hotel. Okay, yang ni tak payah ni kita boleh ignore. Okay, slip pindahan wang ataupun slip transaksi perbankan elektronik. Okay, digunakan untuk pindahkan wang pelanggan kepada pihak ketiga secara elektronik ataupun dibuat antara dua bank yang berbeza. Okay, jadi maknanya awak macam nak cakap kadang-kadang kita nak transfer. Sekarang ni kan macam katakanlah saya nak transfer pada adik saya. Saya transfer tu pakai internet banking je kan. Jadi apa bukti yang saya dah bayar? Jadi biasanya kita akan sharekan apa nama dia ni? Dokumen tu lah. Sekejap saya tengok ada contoh tak yang saya pernah buat untuk koperasi. Koperasi. Gaji. Ini contohnya lah bukan pula. Inilah contoh-contoh dia. Ni macam contoh yang saya buat lah. Pagi-pagi saya bayar kat koperasi. Ni contoh dia. Ni yang dipanggil sebagai apa tadi? Slip STPE, slip transaksi elektronik perbankan elektronik. Inilah contoh dia tadi yang saya tunjuk ni. Pernah nampak kan? Ni contoh saya ni daripada Maybank lah. Pergilah tidur. Okey. Jadi sekarang ni kita pergi pada saya pilih sekejap ni. Pergi tidur. Cikgu. Ya saya. Kalau macam yang file cikgu bagi ni kan senior salin kan. Kita orang kena salin tak ke? Salin apa? Macam dia kan buat dalam kertas kajang. Macam kita orang kena tak ya kan? Memang kena buat juga. Oh dia kena salin balik kiranya. Jangan salin balik. Itu contoh. Awak kalau salin balik, diorang tu punya guideline tau. Ya tahu tak. I mean yang kita buat kan, kita buat dalam kertas soalan cikgu bagi ni. Yang dalam file nak kena hantar tu yang tulisan dalam kertas kajang macam tu. Ke yang soalan cikgu bagi ni, faham tak? Soalan saya bagi. Yelah. Tak faham maksud awak. Tak, macam file yang cikgu bagi ni kan. Okey. Senior tu dia tulis dalam kertas kajang. Ya, okey. Okay, so cikgu kan ada bagi kertas soalan ni kan. Benda tu yang kita dah buat, kita punya perniagaan sendiri. Lepas dah siap kita kena salin balik dalam kertas kajang lah. Tak ya. Oh tak ya. Okey, awak tengok ni sekejap Sekejap saya tak share. Sekejap. Masuk belum ni? Sekejap Okey, benda yang awak kena buat satu, ni latar belakang. Ni awak tulis contohnya, saya tunjuk awak contoh. Sekejap. Saya kena release kat sini pula. Ataupun saya kan sebenarnya saya tak suka nak buat karangan.
Ada setengah kalau macam kelas Cikgu Maswati biasanya dia akan suruh buat karangan. Saya tak minat. Awak tulis je latar belakang, nama perniagaan. Buat titik-titik apa nama perniagaan awak. Tajuk dia yang pertama ialah latar belakang. Ada kan first kali dalam awak punya contoh ada macam tu kan? Betul tak? First page pengenalan perniagaan. Ada. Ada kan? Nama perniagaan apa? Adalah nama perniagaan tu mesti sama dengan profil. Lepas tu bawah dia alamat. Letak titik duduk tindih. Letak dia punya tu. Kiranya buat macam ni je lah. Ni saya buka words. Kat sini satu words pula. Tak pakai kertas kajak. Sebab yang pengenalan ni memang tak ada dalam borang tu. Tulis je lah. Okay. Tadi apa? Latar belakang latar belakang tadi. Jadi cakap sendiri buku cikgu ni. Kan latar belakang. Inilah satu yang ni 1.1 pengenalan perniagaan kan tajuk dia. Yang pertama A, latar belakang. Nama perniagaan. Letak titik duduk tindih. Letak nama dia apa. Kedua apa? Alamat. Tuliskan. Yang ketiga tadi apa? Saya tak ingat. Hilang tadi. Tarikh ditubuhkan. Kan, tarikh ditubuhkan. Itu dia lah. Semua benda ni yang seperti dalam apa ni tadi? Dalam soalan tadi itulah. Details ni saya dah bagi dah dekat dalam tu. Dalam Telegram tu. Awak buat je. Macam saya cakap tadi, dia ada berapa benda? Latar belakang. Tulislah berapa nama perniagaan, tarikh ditubuhkan, bilangan pekerja dia berapa, ni 3. Okey, lepas tu aktiviti perniagaan dia, menjual apa. Okey, yang kedua ialah sebab. Sebab dia awak kena nyatakan 2 sebab kenapa awak pilih milikan tunggal. Okey, awak boleh Google sebenarnya boleh cari ni apa kelebihan milikan tunggal. Salah satu dia modal dia kecil. Lepas tu apa lagi? Mudah diuruskan sebab awak uruskan seorang-seorang. Kadang-kadang kalau 2 orang ke 3 orang lagi banyak kepala lagi susah nak uruskan. Lebih kurang macam tu lah. Awak cari je kat internet. Okey, yang ketiga, kelebihan. Nyatakan satu kelebihan menjalankan perniagaan tersebut. Iaitu kelebihan dia menjual makanan kering. Kenapa? Sebab mungkin barang tu susah nak rosak ataupun sekarang ni orang memang benda tu benda yang jadi trending, jadi orang senang nak makan bila-bila masa. Kan bila orang lapar je boleh terus buka, boleh terus makan. Kurang macam tu lah, pandai lah bagi punya kelebihan. Okey, lepas tu risiko dia. Apa risiko perniagaan macam ni? Mungkin barang tu kalau dia tak tahan lama, katakanlah sebulan, 2 bulan, dia mungkin jadi hapak. Kalau macam krepek-krepek ke boleh jadi hapak kan. Kalau jajan-jajan tu mungkin dia ni lah tahan sikit. Pandai-pandai lah awak nak goreng. Okay, depends pada perniagaan awak. Okay, saya menjawab tak soalan awak Akilah? Ya, menjawab. Terima kasih cikgu. Alright, thank you. Okay, jadi tadi kita nak pergi yang sini kan.
Kita dah masuk yang sini. Okay, kita tengok kat sini. Belian barang niaga secara kredit. Apa dokumen dia? Kalau tadi berdasarkan apa yang saya terangkan. Kalau beli barang niaga secara kredit, apa dia? Boleh tak pakai Invoice. Kita pakai invoice. Invoice asal ke invoice salinan? Asal. Boleh lah sini invoice. Sorry. Mana dia punya ni? Ada. Macam tu je. Okay. Ini tadi pembekal B. Terus tulis nama dia lah tadi. Ini tadi apa? Pembekal B. Kalau ikutkan B ialah BEN kan? Yang awak dah namakan pembekal awak BEN tu, terus masukkan sini. Okay, nama produk dengan kuantiti ni tinggalkan dulu. Saya akan bagi tahu next class. Kita bincangkan dokumen saja dahulu ya. Okay, kita pergi pada dokumen nombor 2. Dan lagi satu, tolong nomborkan setiap dokumen. Macam ni nombor 1. Kita nomborkan sama-sama boleh tak? Jadi senang nanti kerana kita tak confuse. Awak tulis kecil saja kat situ pun boleh. Dah buat tu. Dah buat Dah buat je. Okay, kalau dah buat bagus. Tapi ni saya punya yang asal dekat dalam buku saya dah ni tapi tertinggal kat sekolah. Yang dalam ni saya tak buat lagi Okay, jadi kita pergi pada dokumen nombor 2. Bayaran pembaruan lesen perniagaan tahunan berjumlah RM60 secara tunai. Ni kita nak pakai apa? Bila kita bayar, tadi kita bayar, apa kita dapat? Resit. Yes, resit. Dia lah sini. Resit asal kan resit salinan? Asal kan? Sebab kita sebagai pelanggan. Okay, jualan tunai. Resit salinan. Bil tunai. Jualan tunai. Dia sebenarnya sini bil tunai. Bil tunai asal ke bil tunai salinan kat sini? Salinan. Salinan. Salinan kan sebab kita tadi sebagai penjual. Jadi bil tunai salinan. Kita tak pakai slip daftar tunai sebab biasalah ni kan dia tadi soalan dia kata dia cuma berniaga dekat pasar tani ke apa tadi kata saya. Kalau baca atas tu. Okey, dokumen nombor 4. Menyelesaikan sepenuhnya baki hutang pembekal A. Kita bayar hutang. Bernilai RM bla 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 dengan cek. Keratan cek. Okey, keratan cek. Keratan cek. Keratan cek boleh. Satu lagi ialah voucher pembayaran pun boleh Ada 2. Okey, yang dokumen yang ke-5. Mendepositkan tunai ke dalam bank menggunakan mesin deposit tunai. Mesin deposit tunai, jadi dia dapat apa ni? Tengok balik dekat dokumen tadi. Boleh ke STPE ni? Sijil transaksi perbankan elektronik. Boleh cikgu. Ini tak. Ini kalau kita nak masukkan tunai dalam bank tau, STPE tu ingat kita transfer tadi online. Mana boleh duit tunai kita nak transfer online kan, kita kena pergi bank juga kan. Jadi yang ni sepatutnya dipanggil sebagai slip bank lah. Slip bank Okey, yang ke-6.
Penerimaan cek daripada ejen untuk menjelaskan sepenuh baki hutang. Kita terima cek. Jadi kita kena keluarkan resit. Kan sebab kita dah dapat duit daripada orang. Jadi kita kena keluarkan resit lah. Okey. Resit asal ke resit salinan? Salinan. Salinan. Sebab kita bagi asal pada pelanggan kan. Jadi kita simpan yang salinan. Okey. Dokumen 7. Jualan kredit. Invoice. Invoice asal ke salinan? Salinan. Salinan. Sebab apa? Kita sebagai pembekal. Kita simpan yang salinan Okey, dokumen nombor 8. Charge angkutan. Dikenakan oleh pembekal B bernilai RM bla 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 kerana tertinggal catat pada 1 April. Rupanya agak-agak. Dia tertinggal catatan ni pada invoice. Nota debit. Betul. Nota debit asal ke salinan? Kita sekarang sebagai asal. Sebab apa? Sebab kita yang beli. Sebab kita sebagai pelanggan. Kan dia kata pembekal tu tadi tertinggal catatan. Jadi maknanya dia tu pembekal, kita pelanggan. Jadi kita dapat yang asal Tadi dokumen nombor 8. Okey, sekarang ni dokumen nombor 9. Mengeluarkan cek kepada pembekal B bernilai RM bla bla bla. Ini bank. Okey, dia kata mengeluarkan cek kepada pembekal B. Kita keluarkan cek. Keratan cek. Okey, keratan cek boleh ataupun voucher pembayaran. Okey, kita pergi pada dokumen nombor 10. Belian barang niaga secara kredit. Bila beli secara kredit, dokumen dia beli secara kredit, jual secara kredit. Tadi apa dokumen dia? Invoice. Invoice, very good. Invoice asal ke salinan? Asal. Asal. Sebab apa? Kita yang beli kan, kita sebagai pelanggan. Dokumen nombor 11. Jualan tunai. Bil tunai. Bil tunai, very good. Asal ke salinan? Salinan. Salinan, very good. Okay, ni kita berhenti 9.45. Kita bincang setakat mana yang kita dapat. Pasal awak cuba buat sendiri. Nanti saya akan sharekan jawapan dia untuk awak cek. Okay. Okay, dokumen nombor 12. Pulangan barang niaga kepada pembekal C. Nota kredit. Betul. Salinan ke asal? Asal. Sebab Kenapa? kita pembeli. Sebab kita sebagai pembeli kan. Sebab dia kata pulangan barang niaga kepada pembekal. Pembekal tu punya penjual. Kita pembelilah. Jadi kita dapat yang asal. Dokumen nombor 13. Mendepositkan tunai RM bla 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 ke dalam bank menggunakan mesin deposit tunai. Slip bank. Macam tadi tu kan. Kat atas tu. Itu slip bank. Okey, dokumen nombor 14. Terima cek daripada ejen P. Bernilai bla 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 bagi menjelaskan sebahagian hutang. Bila kita terima cek daripada orang, kita kena buat apa?
Keluarkan resit. Kita kena keluarkan resit. Sekarang ni kita simpan yang asal ke salinan? Salinan. Salinan kan, sebab kita penjual. Kita bagi keutamaan pada pelanggan. Pelanggan dapat yang asal. Cikgu. Okay, lepas tu dokumen nombor saya. Dia bukan keratan cek. Keratan cek tu kita bagi orang Betul. Keratan cek tu kita bayar kat orang lain. Kalau kita terima cek, dia resit. Betul. Sebab yang simpan keratan cek tu kat orang tu. Dia dalam buku cek tu kita simpan bahagian tepi dia. Jadi bila kita terima keratan cek kat orang tu, kita tak ada keratan cek tersebut. Jadi bila kita terima, kita keluarkan resit. Menunjukkan kita dah acknowledge yang bahawa kita dah terima pembayaran daripada dia. Okey, kemudian dokumen 15, jualan kredit. Invoice salinan. Invoice salinan, very good. Dokumen 16, pulangan barang niaga daripada ejen S. Nota kredit salinan. Nota kredit salinan. Ni kan tadi yang nama dia ejen R, ejen S ni awak dah boleh isikan, cuma harga jualan kuantiti tu tinggal. Nama pembekal-pembekal tadi, nama ejen tadi awak dah boleh sambil isi juga Okey, kita pergi pada dokumen 17. Jualan kredit. Invoice. Invoice asal ke salinan? Salinan. Salinan. Okey. Okey, kita rakaman kita sampai sini. Awak tunggu sekejap.